Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk membicarakan tentang tajuk yang penting dalam hidup kita ini, iaitu tajuk mengenai taubat dan kesempurnaan taubat. Di mana kita telah di awal-awal sebelum daripada ini kita telah terangkan macam mana nak suruh kita ni diberi peluang ataupun berpeluang untuk bertaubat. Taubat ni maknanya kita minta ampun dan kita balik semula kepada asal. Tabayatubu taib. Maknanya dia balik semula kepada yang daripada mana datang. Kita ni datang daripada Allah dalam keadaan bersih, dan bila kita pulang kepada Allah mesti dalam keadaan bersih juga. Itu kaedah dalam hidup kita ni untuk kita lakukan pada diri kita setiap masa. Taubat ni perlu kita buat pada tiap-tiap masa dalam hidup kita ni, kerana setiap masa kita ni buat dosa. Buat dosa ni maknanya kita ni sedang melakukan kekotoran pada jiwa kita. Bila kita melakukan kekotoran pada jiwa kita, kekotoran kepada batin kita ini, maka kesan daripada kalau kita tak taubat ialah keras hati. Hati kita ni akan jadi keras. Kemudian lama-lama mati hati. Kalau sekadar keras saja tak apa juga. Tapi yang jadi masalahnya dalam hidup kita ni, bila lama-lama dia jadi keras, lama-lama keras, lama-lama mati hati kita ni. Lalu Islam diajar umat dia kena sentiasa bersih. Bersih, sentiasa bersih. Kalau pakaian kita ni pun, kalau kita tak basuh, lama-lama keras dengan daki-daki pakaian kita ni lah. Demikian juga dengan hati kita. Hati kita ni kalau kita biarkan lama-lama dengan keadaan tak bertaubat, kita biarkan diri kita sentiasa buat dosa, lama-lama kotor yang disebut dengan hati kita ini. Ini kesan daripada kotor saja tak apa lagi, tapi keras hati kita dan menyebabkan khatamallahu ala qulubihim. Hati pun ditutup oleh Allah. Kesan daripada kita tak taubat. Baik, dalam perbincangan kita sebelum daripada ini, bagaimana kita nak taubat ini? Di antaranya ialah bila kita dah mula ada ilmu. Bila kita ni ada ilmu ni, kita mula dah nampak dah dosa yang kita buat ni. Kalau kita tak ada ilmu, maka kita ni tak tahu yang kita buat tu adalah dosa. Ramai orang kita, dia tak perasan yang dia buat tu ialah satu dosa dalam hidup dia. Lalu dia biarkan. Kerana apa dia? Kerana dia tidak ada ilmu. Bila kita dah ada ilmu, maka kita akan mula untuk mencari jalan bagaimana nak mengubah keadaan yang kita tersilap kepada keadaan yang betul dalam kehidupan kita. Yang keduanya, sebelum daripada ininya kita diajar supaya kita bertaubat ni, kita merenung masa-masa yang lalu. Tengok balik cerita-cerita jalan kita dahulu. Kita pernah tinggalkan solat, kita pernah membuka aurat, kita pernah buat maksiat, misal contohnya. Ini bila kita dalam keadaan yang sebegitu, sebelum daripada ni kita pernah terlibat dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, lalu kita baiki balik. Sembahyang kita baiki, kemudian zakat kita baiki dalam perbincangan kita yang lepasnya. Kemudian demikian juga masalah haji, misal contohnya. Orang yang taubat masalah haji, kita cerita macam mana yang dia perlu lakukan. Demikian juga dosa yang dilakukan dalam perkara-perkara yang tertentu, yang dilakukan maksiat sebelum daripada ini. Ini di antara cara untuk kita nak taubat. Sempurnanya taubat kita tadi. Kemudian seterusnya, yang ketiga, macam mana kita nak suruh sempurna taubat kita ini sendiri. Kita lakukan perkara yang baik, lepas pada kita buat benda yang buruk. Itu cara berdasar pada ayat yang Al-Quran Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut,
Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Watba'is sayyi'atal hasanatamhuha. Setiap kali mana kamu buat benda yang buruk, maka ikutilah benda yang baik lepas pada tersebut. Ini tanda kesempurnaan taubat kita lah. Maknanya lepas pada kita buat benda yang, kita terbuat benda-benda yang tak baik dalam hidup kita sebelum daripada ni, kemudian sekarang ni buat benda yang baik. Buat benda yang baik, amalan-amalan yang baik. Lalu amalan yang baik yang kita buat ini akan menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Itu cara demikian. Dalam Al-Quran Karim pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Setiap perkara yang baik yang kamu lakukan itu menghapus perkara yang buruk-buruk yang kamu lakukan dalam sebelum daripada ini. Hari ini kita akan sambung tajuk ni lah. Kita sambung mengenai sekarang kita memberikan sekadarnya. Kita jelaskan sekadar. Mengapa suatu kemaksiatan itu dapat ditebus dengan suatu amalan yang merupakan lawannya. Maksudnya amalan yang buruk yang kita buat, kemudian kita tebus dengan amalan yang baik yang kita buat. Amalan yang baik itu, misal contohnya kita ni pernah jeling-jeling orang. Jeling yang disebutkan, maksudnya kita pernah dalam hidup kita ni, kita buat benda yang tak baik pada seorang. Jadi macam mana kita nak buat benda, nak balas yang buruk, yang tak baik tadi kepada yang baik? Maka kita pun beli barang, kemudian kita bagi pada dia. Ataupun kita buat sesuatu yang menyebabkan terhibur hati dia. Terhapuslah dosa kita yang lalu terhadap dia. Kita pernah mengumpat, misal contohnya, kita pernah mengumpat pada dia. Kemudian bila kita nak minta ampun terhadap dosa dia ni, mengumpat terhadap dia ni, macam mana? Di antara caranya ialah kita cakap dengan sahabat-sahabat kita yang lain ni, kita puji dia, kita sebut kebaikan-kebaikan dia. Terhapuslah dosa mengumpat sebelum daripada ni. Itu katanya tuan kitab kita ni, di antara cara yang Islam diajar untuk kita balas yang buruk dengan yang baik. Yang baik, yang buruk yang dilakukan sebelum daripada ni. Apa sajalah dalam hidup kita. Kita ni pernah dalam keadaan yang buat jahat dengan jiran kita. Kita pernah sempitkan jalan dia. Kita pernah ambil parking dia, misal contohnya. Dalam keadaan yang menyusahkan keluarganya. Misal contoh dalam kawasan yang sempit. Kemudian sekarang nak buat macam mana? Jamuan, kita buat makanan sedap-sedap, kita balas pada jiran kita dengan makanan, kita bagi pada jiran-jiran kita makanan yang sedap-sedap. Itu satu cara bagaimana kita nak menghapuskan dosa kita yang lalu kepada dia. Itu cara dalam Islam dia ajar demikian. Tamhuha. Dia akan terhapuslah dosa-dosa tersebut. Kemudian sebagai penjelasan menjawab ialah bahawa kita wajib mengingatkan dahulu apa yang disebut di bawah ini. Kecintaan manusia kepada sesuatu dunia itu, dunia dan apa saja yang ada di dunia, merupakan puncak segala kekeliruan dan kesalahan. Ni kita kena ingat awal-awal lah. Biasanya kenapa kita buat salah? Kerana kita ni terlampau cinta pada dunia. Bila kita terlampau cinta terhadap dunia, ni biasanya dia panggil menyebabkan kita akan buat salah. Bila manusia ni terlampau nak kepada dunia, nak pada jawatan, nak kepada pengaruh, nak kepada dipandang cantik, dipandang lawa dan sebagainya. Ni semuanya kerana dunia lah. Dunia yang kita nampak. Dunia ni puncak kecintaan. Bila kita tak dalam hati kita ni perasaan cinta dunia besar, ini menyebabkan kita sanggup buat kesalahan yang lain. Orang mencuri, kerana apa dia? Kerana dia nampak dunia, dia tak nampak akhirat. Kalau kita nampak akhirat, takkan kita nak mencuri dalam hidup kita. Bila kita nampak yang akhirat tu jauh lebih baik pada kita, tentulah kita tak kejar terhadap nilaian dunia ataupun gambaran kecintaan dunia. Kita tak ada dah pada diri kita demikian. Tapi kalau kita cinta kepada yang disebut dengan akhirat, kita sanggup tinggal yang disebut dengan kecintaan ataupun habuan-habuan dunia ini. Hal ini
hal ini dapat memberi bekas dalam hati seseorang. Siapa yang cinta pada dunia, dia akan terkesan dalam hati dia. Muka surat 1026 kan ni. 1026 perenggan yang akhir. Perenggan yang akhir tu cerita demikian. Hal ini dapat memberikan bekas dalam hati, iaitu bahawasanya kecintaan kepada duniawiyah itu dapat memberi bekas adanya kegembiraan dan kesenangan dan ingin untuk terus memilikinya. Dia akan jadi demikian. Maka akan tidak dianggap salah manakala setiap hal yang menyakiti setiap orang Muslim itu akibatnya ialah menumbuhkan ketidaksenangan dalam hati. Jadi apabila berbuat kemaksiatan itu memberikan kegembiraan dalam hati seseorang. Ni bila orang yang cintakan dunia lah. Bila cintakan dunia, buat taat dia jadi berat. Bila buat benda maksiat, dia jadi rasa gembira. Ni bila kecintaan terhadap dunia. Maka melakukan taubat yang menyusahkan itu dapat menjadi penutup ataupun penebus dosa kemaksiatan tadi. Siapa-siapa yang bertaubat, dia akan menutup segala kesilapan ataupun menebus dosa kemaksiatan tadi. Apa yang dihuraikan di awal memang akan terjadi kerana hati setiap orang itu tentu akan menjauhi apabila menemui hal-hal yang menyusahkan ataupun menyedihkan. Hati memang tidak gembira menerima itu kerana Allah Ta'ala kerana akan mengganggu pemikirannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kasrat dzunubul 'abd wa lam takun lahu a'mal an tukaffiruha adqalallahu ta'ala alaihi humuman fatakuna kaffaratan taubatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ketika mana banyaknya dosa seorang hamba, walam takun lahu a'malun tukaffiruha, tiba-tiba dia tak ada amalan yang boleh menyebabkan menghapuskan dosa-dosa dia tadi. Adkhalallahu ta'ala alaihi al-humum, Allah masukkan dalam hati dia perasaan rasa gundah gelana, rasa kecewa dalam hidup dia. Fatakuna kaffaratan taubah. Ini satu cara untuk menghapuskan atau menutup serta tebusan terhadap dosa-dosa yang dilakukan sebelum daripada ini. Ini ingat ya, bila seorang tersebut dia buat dosa, tiba-tiba tak ada amalan yang menghapuskan dosa dia tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, adkhalallahu ta'ala alaihi al-humum, Allah akan masukkan dalam jiwa dia perasaan rasa sedih je, rasa payah je, rasa tak selesa je. Bila dia tidak menghapuskan dosa-dosa dia tadi dengan dia taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesan. Siapa-siapa yang buat maksiat dalam hidup dia buat maksiat je dalam hidup dia ni, Allah masukkan dalam jiwa dia semua tak kena. Buat yang tu tak betul, buat yang ni tak betul. Allah yang masukkan. Adkhalallahu ta'ala alaihi al-humum. Allah masukkan dalam jiwa dia perasaan gundah gelana pada diri dia, rasa sedih, rasa tak selesa, rasa payah dalam hidup dia. Sebab tu dalam banyak-banyak doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita baca doa ni. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, hammi itu maknanya bebanan, tekanan dalam hidup, rasa payah dalam hidup. Kenapa? Kerana dosa. Apabila idza kasrat dzunubul 'abd, apabila banyaknya dosa hamba ini, dosa kita buat banyak dalam hidup, Allah akan masukkan dalam jiwa dia al-humum, fatakuna kaffarat litaubah. Lalu dalam keadaan dia rasa bebanan itu kafarah terhadap dosa-dosa yang dia buat sebelum daripada ini. Ada pun suatu ucapan dari sementara orang sebagai berikut. Sesungguhnya kesedihan yang masuk dalam hati
dan hamba itu tidak mengetahui apa sebabnya, maka kesedihan itu sebenarnya adalah kegelapan daripada sebuah dosa-dosa, daripada sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba tadi. Lalu ia menjadi bersusah hati sebab dosa-dosanya itu. Dia akan jadi demikian. Kan ada orang kata, saya ni tak tahu daripada mana jadi macam ni. Saya ni rasa sedih je, rasa tak selesa je. Kalau kita tanya balik, kamu buat dosa tak? Kamu ada tak buat dosa? Jawabnya, ya. Kalau tidak kamu buat dosa, takkanlah kamu ni akan jadi rasa sedih. Sedih-sedih yang datang dalam tubuh badan kita ni, yang rasa beban pada diri kita ni, datang daripada mana? Daripada dosa-dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bila kita buat dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, datanglah yang menyebabkan dia panggil tekanan, bebanan dalam kehidupan kita. Bilakah kesedihan itu dapat disedari? Kesedihan itu disedari. Bila? Kemudian kesedaran ataupun perasaan hati yang sedemikian itu, manakala telah diadakan dalam keadaan, dalam perhitungan, dan di saat mana membahaya ketika di mana ditunjuk nanti, yakni matlak, dan juga di dalam akhirat sewaktu dihisap semua amalan umat manusia dan lain-lain lagi. Bila kita kemuncak rasa sedih ni, bila kita sampai ke akhirat nanti, bila dihisap amalan kita ni, maka di waktu itu sedih yang teramat sangat. Tak adalah perasaan yang paling dahsyat dialami di saat mana kita berada di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kalau kita tak taubat dan kita tak minta ampun pada Allah sekarang ini. Apabila kamu menanyakan dan berkata, pada umumnya kesedihan seorang itu adalah disebabkan keadaan hartanya yang hilang. Dan ada juga orang kata, dia kata, sebab apa orang tu nampak sedih? Orang kan jawab, dia kata, sedih itu disebabkan harta dia tak ada. Ada orang jawab demikian. Orang tu nampak sedih, nampak payah hidup dia tu kan tak ada harta. Ada orang jawab demikian. Ataupun anaknya yang tidak cerdik, ataupun pangkatnya dan kedudukannya yang lenyap. Ataupun ada orang yang sedih. Kenapa sedih? Tak dicalonkan dalam pilihan raya. Misal contohnya, sedih. Sedih dia. Patutnya dia dicalonkan dalam pilihan raya. Tiba-tiba tak jadi calon. Misal contohnya, dia pun jadi sedih dalam hidup dia. Maka bagaimana cara penebusannya? Akan ditanya, macam mana kita nak buang penebusan tadi? Untuk memberi jawapan itu ialah bahawasanya mencintai keduniaan itu adalah satu kesalahan. Kena ingat, bila kita mencintai dunia, itu satu benda yang salah dalam hidup kita ini sendiri. Islam dia tak ajar hidup ni mencintai dunia. Islam dia ajar umat dia hidup ni cinta akhirat. Kena tak begitu. Walil akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Orang curi harta benda dia, orang ambil harta benda dia, dia tahu bahawa harta tu akan balik semula di akhirat nanti. Dia akan jadi demikian dalam hidup dia. Orang tak bagi dia kedudukan, dia tak kisah. Kenapa? Bagi diri dia kedudukan itu bebanan. Dia akan jadi nampak macam tu. Dia nampak, alhamdulillah, orang tak bagi aku jadi calon, lagi bagus. Dia akan jadi nampak macam tu. Kenapa? Di akhirat nanti aku tak kena soal. Aku tak kena tanya banyak dalam hidup aku. Ni demikian dalam hidup dia. Kemudian orang berpaling daripada yang biasanya orang ni bersama dengan dia. Tiba-tiba tak ada orang bersama dengan dia. Dia sebut alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kerana aku tak ada bertanggungjawab lagi terhadap dia di akhirat nanti. Maknanya dalam hidup kita ni kita nampak akhirat. Bila kita nampak akhirat, menyebabkan kita ni akan rasa hidup kita ni riang gembira, suka sepanjang masa dalam hidup. Bezalah kita sekarang nak buang cinta dunia ni dalam jiwa kita ni payah. Kerana kehidupan masyarakat kita ni ditonjolkan begitu. Ditonjolkan kebendaan dunia ini, keutamaan dunia ini yang dia nampak demikian. Maka tertutup ataupun tidak mempunyai semua itu,
yakni lenyap harta. Kemudian anaknya jadi dalam keadaan jauh, buruk dan bilangan kedudukannya tiada. Inilah yang menjadi kafarah ataupun tebusan baginya. Tebusan dalam hidup dia tu, bila harta benda dia tak ada, bila dia tidak menjadi, tak ada pangkat, kemudian bila ujian pada anak-anak dia dan sebagainya, itulah kafarah yang Allah sedang lakukan pada diri dia untuk memudahkan dia di akhirat nanti. Itu cara demikian dalam hidup. Andai kata seorang itu memiliki kesempurnaan dengan tetapnya harta dan kedudukan dan taat anaknya, anak dia tak derhaka, anak dia taat pada diri dia, maka hal itu malahan merupakan kesempurnaan dari kesalahan. Jikalau demikian itu keadaannya, maka kesedihan itulah yang dapat juga dijadikan kafarah terhadap hak-haknya tadi. Kadang-kadang ada orang yang Allah bagi pada diri dia, dia sentiasa ada pangkat, dia sentiasa ada harta, dan anak-anak dia pun taat pada dia. Itu pun kafarah juga. Katanya Tuhan kita ni, supaya apa dia? Supaya dia nampak di akhirat nanti dia ni akan dapat yang lebih terbaik yang Allah sediakan untuk diri dia. Allah Ta'ala, yakni apa-apa yang semestinya ditunaikan terhadap Allah Ta'ala dalam hidup dia, dia mesti tunaikan tanggungjawab dia kepada Allah Ta'ala dalam kehidupan dia. Ini sudah merupakan hukum kepastian antara orang itu dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam kehidupan seorang ni, dia kena jaga perkara-perkara demikian pada diri dia. Kemudian disebut laginya, selanjutnya marilah kita adakan pembahasan mengenai mazalim ataupun hal-hal yang berupa penganiayaan terhadap sesama hamba Allah Ta'ala, sama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Penganiayaan dalam masalah ini bukan hanya penganiayaan dengan tangan, kaki, ucapan dan lain-lain yang dilakukan oleh anggota badan saja, tetapi juga seperti merosakkan nama baiknya sahabat. Zalim. Zalim buat dosa ni, misal contohnya, kita kata dosa-dosa ni apa yang kita buat, ataupun mazalim yang kita buat, kezaliman itu apa dia? Jangan kita ingat kita pukul orang je zalim. Jangan kita ingat buat dosa ni bila kita mengambil hak orang saja, tetapi hak orang, harta benda dia dan sebagainya. Bahkan yang dianggap mazalim itu apa dia? Merosakkan nama baik sahabat. Zaman-zaman sekarang kan, orang ada media masing-masing. Dia tulis dalam Facebook dia tentang perangai sahabat dia, sikap sahabat dia, dia tulis. Bila dia tulis, lalu dalam keadaan demikian dia buat zalim. Dia buat zalim. Ataupun mengumpat. Ini pun mazalim juga. Benda yang kamu buat zalim dalam hidup kamu. Kemudian menuduh orang yang bukan-bukan. Tuduh orang tu nak jawatan itu, nak jawatan ini. Tengok-tengok dia rupa-rupanya nak. Dia yang rupa-rupa yang dia nak. Yang dia tuduh tu tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa. Tuduh orang tu nak pada GLC ni, orang ni tuduh nak kepada kedudukan ini. Tiba-tiba tengok-tengok dia yang dapat keadaan yang demikian. Dia yang nak rupa-rupanya. Berhutang harta, ni buat zalim juga. Berhutang harta. Kemudian dan lain-lain lagi. Dalam masalah mazalim ini pun juga merupakan kemaksiatan terhadap haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun di antara kemaksiatan. Sebabnya ialah kerana Allah Ta'ala itu melarang menganiaya sesama hambanya. Allah larang menganiaya sama hamba. Maka dari itu semua hal yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajiblah disusul dengan adanya penyesalan. Wajib dengan dalam diri kita ni, kita buat benda-benda yang demikian itu diakhiri dengan penyesalan serta rasa tidak enak dalam hati, serta wajib meninggalkan perbuatan yang berdosa itu serta yang lain-lain pada hari-hari yang akan datang dalam perjalanan hidup kita ini sendiri. Ini kena ingatlah pada diri kitanya. Kalau kita buat zalim pada seorang, buat sesuatu, maka di antara perkara yang Islam ajar sangat pada diri kita ni untuk apa dia?
untuk kita ni menyesal. Datang penyesalan dalam diri kita ni. Aku tak nak buat dah benda ni. Kalau aku buat juga, nanti akan kesan begini pada diri kita. Selain itu, wajib pula disusul dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji. Lepas pada tu nak buat macam mana? Susuli dengan perbuatan yang baik pula. Dan yang terpuji. Yang dosa yang kita buat dahulu, kita terbuat dalam hidup kita. Sekarang, gantikan dengan kitanya buat yang baik dan terpuji. Yang merupakan lawan dari keburukan yang dilakukan tadi. Yang kita buat dahulu, yang disebut dengan apa dia? Kita pernah mengumpat dia. Lawan dia apa dia? Buat jamuan pada diri dia. Bagi makan pada saudara maranya. Dia dah meninggal dunia dah. Nak buat macam mana kita terhadap orang yang dah meninggal dunia tadi? Kita bagi makan pada keluarga dia. Jaga anak-anak dia. Anak yatim tadi, kita ambil, kita jaga. Kita bela dalam hidup kita. Maknanya yang kita buat zalim pada dia dahulu, terhapus dengan kebaikan yang kita buat sekarang ini. Itu cara demikian. Pada diri kita ni, di antara kesempurnaan taubat. Bila kita nak suruh taubat kita diterima di sisi Allah ni, demikianlah. Yang buruk, kita gantikan dengan yang baik. Oleh karenanya, maka manakala berbuat kesalahan berupakan menyakiti orang lain, untuk kafarahnya, ialah berbuat baik untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang itu. Manakala mengambil atau menggunakan benda milik orang ataupun hartanya, maka untuk kafarahnya ialah bersedekah dengan menggunakan miliknya sendiri. Cara demikian. Kita pernah ambil barang orang, sekarang bersedekah dengan harta kita pula. Manakala merosakkan nama baik orang dengan jalan mengumpat ataupun menunjukkan keburukannya, dan yang diumpat tiada di situ, ataupun menjelek-jelekkan perbuatannya, untuk kafarahnya ialah memuji kepada para ahli agama. Kita pernah tulis tentang peribadi orang dalam Facebook kita, dalam Instagram kita, dalam dalam TikTok kita dan sebagainya. Kita pernah kata pada orang begini, lalu kita kafarah terhadap dosa dia tadi. Apa dia kafarahnya? Ialah dengan cara kitanya untuk memuji dia balik. Dosa yang kita buat ni pada diri dia, puji dia balik sekarang. Jumpa dengan orang-orang alim, sebut pada dia, pada orang alim, dia ni baik sebenarnya, saya silap. Kita tulis dalam Facebook kita balik. Sebenarnya saya dahulu pernah tertulis tentang orang ni. Saya kata pada orang ni, saya minta ampun dan maaf pada Allah. Kita tulis balik kebaikan dia. Dia sebenarnya baik. Saya yang silap dalam menulis perkara-perkara yang demikian. Dan jikalau yang diburuk-burukkan itu memang orang yang tekun melakukan dan melaksanakan ajaran agamanya. Dia orang yang jaga agama, tiba-tiba kamu tuduh dia. Kamu kata dia pendusta. Kamu kata dia pembohong. Kamu kata dia berbagai-bagai. Dia orang yang saleh. Tiba-tiba kamu kata pada dia. Kamu buat tuduhan pada dia. Sekarang kamu kena minta maaf. Kamu kena minta maaf terhadap apa yang kamu sebut tadi. Buatnya dia mati, kemudian kamu mati, kamu bawa dosa tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Boleh pula dengan jalan memperlihatkan apa yang dapat dimaklumi daripada seorang tersebut dalam beberapa hal yang berupa kebaikan daripada para kawannya dan orang yang semacamnya. Tu kita kena pergi jumpa dengan kawan-kawan dia ke, yang dekat dengan diri dia ke, dan sebagainya. Dan kamu sebut perkara demikian. Manakala membunuh orang sekalipun sesuai menurut agama dan diperkenankan oleh agama, untuk kafarahnya ialah memerdekakan budak. Siapa yang membunuh orang, tapi bagaimana nak tebus terhadap dosa yang kita buat? Dosa tu, walaupun kita pernah membunuh tu, yang disebut oleh Tuhan kitab kita ni dibenarkan agama. Terbunuh orang. Misal contohnya, macam mana nak tebus dosa tadi? Memerdekakan hamba. Merdekakan hamba. Kemudian memerdekakan budak ataupun hamba sahaya. Sebab perbuatan memerdekakan itu adalah menghidupkan jiwa orang yang dalam lingkungan, dalam kangkungan dan juga kekuasaan manusia. Bukankah memerdekakan itu bagi seorang hamba yang belum merdeka adalah satu kehidupan?
Kalau orang tanya, dosa membunuh orang nak kafarah dosa macam mana? Merdekakan hamba. Merdekakan hamba. Di antara cara lah. Kita ni kan pernah bawa kereta. Tiba-tiba terlanggar orang. Mati orang. Orang yang kita tak sengaja pun. Bukan sengaja pun. Tapi mati orang tersebut. Nak buat macam mana? Kita rasa bersalah yang amat sangat dalam hidup kita. Tuan kita kata, memerdekakan hamba, menebus terhadap rasa salah yang kita pernah lakukan sebelum daripada ini. Kita kata sekarang ni nak merdeka hamba macam mana? Berapa nilai hamba? Kalau kita merdeka sekarang, nilai dia 350,000. Cari duit 350,000, kemudian cari duit 350,000, pergi bagi pada masjid. Saya bagi pada masjid ni seumpama saya sedang merdekakan hamba. Itu nilaian. Dan sekarang ni dah untuk kita nak tebus terhadap dosa yang berlaku dalam hidup kita. Kan ada kan di kalangan kita, kita tak sengaja pun terbuat sesuatu. Kadang-kadang kita bawa kenderaan, bawa driver dengan dia bawa, ada penumpang kat belakang. Berlaku kemalangan. Mati yang berada dalam tumpangan kita. Manakala kita tak mati, kita yang bawa kereta. Rasa bersalah tak? Rasa bersalah. Lalu macam mana kita nak buat? Nak berasa bersalah terhadap dosa yang mati orang ni kerana kita, lalu kita tebus. Dengan cara bagaimana? Kita merdekakan hamba ataupun kita bagi dengan kadar nilaian yang ada sekarang ini. Kalau tak mampu juga, puasa. Paling-paling tidak, puasa dalam, kita puasa 40 hari ke 60 hari ke, kita puasa berturut-turut dalam hidup kita. Ataupun kita puasa tu dengan niat untuk nak kafarah dosa. Dia nak kesilapan yang kita lakukan sebelum daripada ini. Dan kehidupan mereka ini tidak ada pada hamba tadi. Maksudnya dia disebut merdekakan hamba ni seumpama menghidupkan orang yang telah mati tadi. Pahala lah. Tetapi ada di tangan pemiliknya. Ada di tangan pemilik. Memerdekakan itu sama halnya dengan mengadakan kehidupan. Siapa yang memerdekakan hamba, pahala dia macam menghidupkan orang. Memberi peluang dia hidup. Dan yang sedemikian itu pasti tidak dapat dilakukan oleh siapa pun yang lebih berkuasa selain pemiliknya sendiri. Jadi meniadakan kehidupan itu diimbangi dengan memberikan kehidupan. Tadi mati orang. Kadang-kadang kita ni tak sengaja pun, doktor-doktor dia cuba berusaha untuk nak menghidupkan orang yang sakit. Tiba-tiba mati orang tersebut. Dia usaha dah, dia operate misal contohnya, buat operation. Tiba-tiba baru ditidurkan, ada kes yang baru nak ditidurkan untuk dioperation, mati dah dia. Tak sempat pun untuk dioperation. Ada juga demikian. Rasa bersalah doktor ni. Allah dia kata, kalau tak ditidurkan lagi, tak mati tu. Tiba-tiba baru ditidurkan, mati dah. Tak sempat operation lagi. Ni pun satu penyakit juga yang berlaku dalam kehidupan ini sendiri. Dengan cara sebagaimana yang dihuraikan di atas, dapatlah kamu maklumi bagaimana menempuh jalan yang berlawanan untuk dapatnya memberi kafarah ataupun menebuskan dosa. Yang kita bincangkan ini, maknanya dengan cara ni kita telah menebus dosa-dosa yang dilakukan. Melenyapkan dosa dengan jalan seperti di atas itu dapat dibenarkan sesuai dengan apa yang kita saksikan. Kemudian dalam ajaran syariat agama Islam ini sendiri, khususnya dalam hal membayar kafarahnya dan membunuh dengan memerdekakan hambanya. Setelah mana kita laksanakan semua yang tertera di awal tadi, rasanya belum dapat dikatakan mencukupi selama seseorang itu masih berbuat kezaliman pada hamba-hamba Allah Ta'ala. Jelaslah bahawasanya kezaliman itu dapat berlaku dalam diri dan jiwa, dalam hal harta dan harta benda dan kedamaian, juga dalam keperwiraan ataupun harga diri pribadi seorang, dan bahkan dapat juga dalam hatinya, yakni menyakiti hati orang dengan perbicaraan dan lain-lain. Itulah sebenarnya yang kami maksudkan dengan menyakiti, yang hanya semata-mata ingin menzalimi tanpa ada kehendak yang lain pula.
Tajuk ni dalam bab yang seterusnya ni, macam mana kita nak hapuskan dosa kita, menyakitkan hati orang dan sebagainya. Yang insya-Allah kita sambung pada minggu yang akan datang nantilah. Mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita ni. Allah jadikan kita di kalangan orang yang yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Dan kita sentiasa mendengar kata-kata yang baik dan kita sentiasa buat amalan yang baik dalam hidup kita. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.